Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Liana Najwa binti Zahari. Pada hari ini saya akan menerangkan atau menceritakan mengenai rancangan pengajaran harian yang telah saya hasilkan bersama rakan saya iaitu Nur Atira binti Muhammad Zukri. Tajuk kami ialah kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. Jadi standard kandungan ialah pergerakan plate tektonik, manakala standard pembelajaran ialah menganalisis kesan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. Kami telah menetapkan 3 objektif pembelajaran yang mana pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kata kunci bagi konsep bencana alam. Yang kedua, menjelaskan kesan positif bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. Dan yang ketiga ialah menganalisis kesan negatif bencana tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia dan alam sekitar. Kami cuba menerapkan 3 EMK dalam PDP kami, iaitu kelestarian alam sekitar, teknologi maklumat dan telekomunikasi, dan kreativiti dan inovasi. Bagi bahan bantu belajar yang kami gunakan ialah video yang memaparkan 3 bencana alam seperti yang saya sebut tadi. Kedua adalah PowerPoint. PowerPoint ini memaparkan slide gambar-gambar kesan bencana alam kepada manusia dan alam sekitar dan juga konsep bencana alam. Seterusnya saya menggunakan aplikasi Quizlet dan Mentimeter. Aplikasi ini kami gunakan pada langkah 1 dan juga langkah 2. Selain itu kami juga menggunakan buku teks untuk menunjukkan kesan-kesan positif bencana alam tadi. Dan selain itu kami juga menggunakan cardboard, pen penanda dan gam untuk pembentangan murid-murid. Dan akhir sekali adalah penggunaan lembaran kerja sebagai kerja rumah murid-murid. Itu sahaja PPP yang kami gunakan. Jadi untuk pengetahuan sedia ada murid, kami mengandaikan bahawasanya murid telah tahu tentang konsep pergerakan plate tektonik dunia dan kesan-kesannya berdasarkan PDP yang lepas. Seterusnya adalah murid telah mempelajari mengenai proses 3 bencana alam utama, iaitu tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi pada pembelajaran subjek geografi yang lepas. Maksudnya murid dah ada pengetahuan untuk berganjak ke tajuk yang baru yang mempunyai berkaitan dengan tajuk yang lepas. Saya akan mulakan PDP ini dengan set induksi. Pada awal PDP, saya akan meminta murid-murid untuk imbas kembali 3 bencana alam yang telah diajar pada PDP yang lepas, iaitu tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Jadi tujuannya adalah untuk saya mengetahui sejauh mana murid-murid mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai tajuk yang telah saya ajar mengenai bencana alam, kerana tajuk lepas adalah mempunyai berkaitan dengan tajuk yang baru ini. Jadi setelah saya kenal pasti bahawasanya semua murid-murid masih ingat ataupun telah mempunyai pengetahuan yang dahulu mengenai bencana alam ini, saya akan teruskan dengan penayangan video bencana alam, 3 bencana alam tadi. Videonya hanyalah video pendek. Jadi video ini memuatkan kesan-kesan bencana alam tadi terhadap harta benda. Boleh dilihat adanya harta benda yang dihanyutkan oleh air. Adanya kawasan yang rosak disebabkan aliran larva. Ada juga manusia-manusia yang tidak sempat lari daripada bencana alam tersebut dan kemungkinan menyebabkan kematian dan sebagainya lagi. Jadi itu adalah antara pendapat yang saya ingin dengarkan daripada murid-murid. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, saya akan memperkenalkan tajuk PDP, iaitu kesan tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi kepada alam sekitar dan juga manusia. Saya akan teruskan dengan langkah 1, iaitu penerokaan. Jadi pertama sekali saya akan dedahkan objektif pertama, iaitu mengenal pasti kata kunci bagi konsep bencana alam. Jadi untuk membenarkan berlakunya penerokaan dalam kalangan murid bagi PDP ini, pertama sekali saya akan mengarahkan murid untuk mengeluarkan telefon bimbit masing-masing.
Jadi setiap murid perlu membawa telefon bimbit mereka bagi memastikan keterlibatan semua murid dalam aktiviti ini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh murid-murid ialah mereka perlu masuk ke dalam aplikasi Mentimeter dan mereka perlu memberikan pendapat mereka ataupun apa yang mereka tahu mengenai bencana alam. Jadi berdasarkan jawapan-jawapan yang tertera pada Mentimeter, guru akan membincangkan dengan menerangkan konsep bencana alam secara lebih terperinci. Seterusnya, berdasarkan konsep bencana alam, guru dan murid-murid, saya dan murid-murid akan berbincang untuk kenal pasti kata kunci yang boleh digunakan dalam konsep bencana alam. Kata kunci ini penting untuk memudahkan murid-murid mengingati sesuatu konsep. Kerana seperti yang kita tahu, konsep sangat penting dalam sesuatu tajuk geografi kerana ia dapat membenarkan murid-murid membuat perkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Okey, seterusnya saya akan mengaitkan konsep bencana alam tadi dengan tajuk PDP iaitu kesan tsunami, letusan gunung berapi dan gempa bumi terhadap manusia dan alam sekitar. Baiklah, saya Nur Attirah binti Muhammad Zukri akan meneruskan dengan langkah yang kedua iaitu penerangan. Untuk langkah yang kedua ini, saya sebagai guru akan menerangkan objektif yang kedua terlebih dahulu sebelum memulakan penerangan tentang kesan-kesan positif tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Saya akan melakukan penerangan tentang kesan-kesan positif bencana alam ini dengan berbantukan buku teks iaitu pada muka surat 68 dan juga 69. Berikut merupakan bahan buku teks yang saya gunakan sepanjang penerangan dilakukan. Okey, kemudian sepanjang penerangan dilakukan oleh saya akan meminta saya akan meminta murid-murid untuk mendengar dan mencatat penerangan guru tentang kesan-kesan positif bencana alam ini. Dan seterusnya, setelah selesai sesi penerangan, saya akan meminta para pelajar untuk mengeluarkan telefon bimbit masing-masing, di mana saya akan melakukan satu aktiviti kuis dengan menggunakan aplikasi Quizlet Live yang memerlukan murid-murid untuk menjawab secara berkumpulan dengan menggunakan aplikasi Quizlet Live. Okey, kuis ini adalah berlatar belakangkan tentang kesan-kesan positif yang telah saya terangkan tadi. Di mana ada 5 kesan kan, iaitu menggalakkan pelancongan, menggalakkan aktiviti pertanian, sumber tenaga alternatif dan juga pelubangan sulfur dan juga perubahan landscape. Jadi dekat sini sepanjang aktiviti kuis dilaksanakan, ia bertujuan untuk mengukuhkan lagi pemahaman para pelajar tentang kesan-kesan positif bencana alam ini. Okey, setelah para pelajar mengeluarkan telefon bimbit masing-masing, saya akan meminta mereka untuk mendaftar masuk kepada aplikasi Quizlet Live ini dengan memasukkan kod ini. Okey, setelah para pelajar masuk kod ini, barulah mereka boleh meneruskan sesi quiz secara perbincangan bersama rakan sekumpulan mereka yang telah ditetapkan secara automatik oleh aplikasi Quizlet Live ini. Jadi pelajar akan bergerak berdasarkan senarai nama mereka yang telah ditetapkan oleh aplikasi Quizlet Live ini. Jadi mereka akan berbincang sesama ahli kumpulan untuk menjawab kuis ini. Okey, setelah selesai sesi soal jawab kuis ini, saya akan meminta setiap kumpulan untuk menjelaskan 2 soalan dan yang mereka jawab semasa kuis tadi dan menerangkan sedikit tentang jawapan yang telah mereka jawab.
Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman murid-murid tersebut. Antara pendekatan yang digunakan sepanjang langkah kedua ini iaitu pembelajaran berpusatkan murid, di mana aktiviti pembelajaran sememangnya kebanyakannya berfokuskan kepada para pelajar, dan pembelajaran kooperatif juga amat ditekankan semasa langkah kedua, di mana para pelajar saling bekerjasama dalam berbincang untuk menjawab soalan kuis yang telah saya berikan kepada mereka. Dan antara bahan mengajar yang saya gunakan itu seperti buku teks geografi tingkatan 4, dan juga telefon bimbit pelajar, dan juga aplikasi Quizlet Live. Kemudian saya akan teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu langkah pengembangan, di mana langkah pengembangan ini saya akan berfokus kepada kesan-kesan negatif tsunami, letusan gunung berapi, dan juga gempa bumi kepada manusia dan juga alam sekitar. Seperti biasa, sebelum saya memasuki aktiviti kedua, saya akan terangkan dulu objektif ketiga yang hendak dicapai, iaitu saya hendak pelajar dapat menganalisis kesan-kesan negatif tsunami, gempa bumi, dan juga letusan gunung berapi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Bagi aktiviti yang ketiga ini, saya sebagai guru akan mengagihkan 4 keping gambar kesan-kesan negatif bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi kepada setiap kumpulan. Berikut merupakan contoh kepingan gambar yang 4 kepingan gambar yang akan saya berikan kepada para pelajar bagi membolehkan mereka menganalisis kesan-kesan negatif bencana alam yang terdapat dalam gambar ini untuk dibincangkan bersama ahli-ahli kepada mereka. Kemudian setelah hasil perbincangan dilaksanakan, saya akan minta para murid untuk membuat satu perbentangan tentang hasil analisis mereka tentang kepingan gambar yang telah saya berikan. Pembentangan akan dilakukan oleh wakil murid, dan mereka akan membentangkan hasil analisis mereka dengan menggunakan cardboard, pen penanda dan juga gam. Dan saya juga turut akan mengambil kira hasil aktiviti murid-murid dalam melakukan pembentangan mereka dengan cara yang terbaik, di mana saya hendak melihat aktiviti masing-masing untuk menarik perhatian saya sebagai guru dan juga rakan-rakan sekelas mereka agar fokus semasa pembentangan hasil kerja kumpulan mereka dibentangkan nanti. Kemudian setelah hasil pembentangan selesai, saya akan tujuan pembentangan ini dilakukan adalah untuk mengetahui sama ada para pelajar benar-benar memahami atau tidak akan kesan-kesan negatif yang terdapat dalam bencana-bencana alam yang berdasarkan kepingan gambar yang telah saya berikan itu. Jadi dekat sini, kalau para pelajar tersebut dapat menganalisis dengan sebaik mungkin tentang kesan-kesan negatif yang terdapat yang terhasil daripada bencana alam, jadi dekat sini dapat katakan bahawa pelajar telah memahami tentang konsep kesan negatif bencana alam yang berlaku. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang penutup di mana aktiviti penilaian akan dilakukan. Untuk pertamanya, saya akan mengarahkan murid untuk menyebutkan semula konsep kata kunci bagi konsep bencana alam, dan apabila murid dapat menyebut semula kata kunci konsep bencana alam itu dengan betul, jadi saya dapat mengetahui bahawa sebenarnya murid telah memahami dengan sepenuhnya tentang konsep bencana alam. Dan kemudian saya juga akan meminta beberapa orang murid untuk membuat rumusan kecil tentang
tentang hasil pembelajaran yang telah kami lakukan pada hari ini, dan setelah para pelajar dapat melakukan rumusan tentang hasil PDP pada hari ini, saya sebagai guru juga akan membuat kesimpulan secara keseluruhan di mana jika terdapat sebarang soalan yang para pelajar tidak faham, mereka bertanya kepada saya, dan saya juga akan melakukan sedikit penambahbaikan tentang kekurangan-kekurangan yang berlaku semasa aktiviti PDP dijalankan dalam kelas. Okey, sebelum kelas berakhir, saya akan mengedarkan lembaran kerja kepada para pelajar sebagai kerja rumah mereka. Dan ini merupakan contoh lembaran kerja yang saya berikan kepada para pelajar. Latihan kerja ini diberikan bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman murid-murid tentang topik yang telah saya ajar pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.